Zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hari kedua terakhir di bulan November tahun 2023 ini. Hari ini 29 November, hari Rabu, bertemankan saya Uyana Arsyad dan juga Fiza Sabjahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ambillah jawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton ketika ini yang sedang sibuk memasak ke ataupun sedang siapkan anak nak hantar pergi sekolah ataupun ada sesi pertukaran lah, ada yang nak hantar, ada yang nak ambil balik sekolah dan sebagainya. Mungkin ada pelbagai perancangan telah pun anda rencanakan. Yang di pejabat yang menonton kami secara langsung ditonton HD ataupun di Facebook WHI TV3. Terima kasih kami ucapkan kepada anda. Dan kita juga nak ucapkan happy birthday kepada anda semua yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini ataupun mungkin ada yang anniversary-nya pada hari ini. Anniversary awak ke? Bukan. Belum lagi. Belum. Okey. Awak punya anniversary musim hujan kan? Ya, musim banjir. Cerita dia, kalau kita cakap tentang banjir dan majlis pernikahan dan juga anniversary Uyana ni sebenarnya masa majlis perkahwinan Uyana tu saya nak pergi, tapi disebabkan oleh ketika itu keadaan banjir yang teruk sangat-sangat Selangor ketika betul. Tu. Tapi alhamdulillah tahun ini banjir tak ada. Betul. Di Selangor, tapi belum lagi. Waktu tu bulan 12 tau Fiza. Saya waktu tu nikah 21, 12, 21. Dan saya ingat lagi waktu tu memang hujan yang sangat-sangat lebat sampai saya punya pelamin anganku musnah. Tapi ni alhamdulillah sebab sekarang ni keadaan musim banjir di Selangor telah pun pulih sepenuhnya dan keadaan banjir di Kelantan dan juga Terengganu dikabarkan telah pun bertambah baik. Alhamdulillah. Tetapi masih lagi diingatkan kepada kita semua, terutamanya bagi anda yang berada di kawasan pantai timur, di kawasan utara tanah air, untuk sentiasa berwaspada dan sentiasa cakna dengan keadaan cuaca semasa di tanah air kita ni. Seperti yang kami sering ingatkan, kerana sekarang ini sedang berlakunya monsun timur laut. Hari-hari dah kami pesan, bukan saja ingatkan kepada anda tapi ingatkan kepada diri kami sendiri pentingnya survival skill kita itu, yang mana kita perlu kena sediakan beg kecemasan, sediakan ubat-ubatan, asingkan barangan-barangan yang mustahak. Contohnya seperti surat beranak, pasport dan juga sijil-sijil maupun dokumen-dokumen yang penting. Kena letak tu dalam folder plastik tu ataupun ziplock tu kan, supaya tak rosak kalau terkena air. Okey, baik. Itu berkenaan dengan cuaca dan persediaan kita sekiranya berlakunya banjir dan sebagainya. Seterusnya, kami juga nak menarik perhatian anda tentang satu kisah yang telah tular di media sosial juga, yang baru sahaja berlaku beberapa hari yang lalu, di mana polis telah pun menahan 2 individu yang dipercayai ibu bapa kepada 4 beradik yang ditinggalkan di hadapan pondok pengawal kompleks pentadbiran daerah Perak Tengah dekat Kampung Gajah. Ini isu ataupun kes yang tular beberapa hari yang lalu, yang mana 4 orang adik-beradik ini ditinggalkan begitu sahaja di pondok pengawal ini. Dan alhamdulillah, inilah kepakaran dan juga kehebatan polis kita ni kan. 2 individu ini telah pun berjaya diberkas untuk sama-sama menyelesaikan kes ini. Tapi sedihlah Fiza, sebab dalam 4 orang adik-beradik itu, abang yang sulungnya baru sahaja berusia 11 tahun dan adik yang bongsu tu kalau kita lihat masih lagi bayi yang sangat-sangat kecil, tetapi ditinggalkan. Mungkinlah kita tidak tahu atas faktor apa, mungkin atas desakan hidup, masalah ekonomi, masalah kewangan dan sebagainya. Tetapi adakah itu memberi justifikasi kepada mereka untuk meninggalkan anak-anak mereka begitu sahaja? Ada banyak lagi jalan penyelesaiannya dan dari masa ke semasa akan terus kami kongsikan berita dan juga perkembangan terkini ini. Okey, tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda apakah topik yang bakal dibincangkan, dibawakan dan dikongsikan bersama dengan anda penonton, apa kata sama-sama kita saksikan dahulu video ataupun klip persembahan ini. Tapi aku sakit bila ramai kedip. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti? Ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas bertenang.
berserah, mana boleh mengalah, mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Okey, yo. Mana boleh berserah, Wanita hari ini. mana boleh mengalah. Oh ya, okey, itu dia. Kita nak persilakan Sheila Hamzah dan juga Syahir Hamzah. Apa khabar? Amin. Alhamdulillah, sihat. Korang berjanji ya 3 orang? Tak tahu lah. Sorry, Kita lupa. ada WhatsApp group tu. Yes. Allah, Lupa bagi tahu. betul. Okey, hari ni Sheila dan juga Syahir datang setelah tamat perjuangan Ya, di yes. pentas Family Duo selama Betul. 7 minggu berentak. Alhamdulillah. Ya. Pertama sekali macam mana perasaan sekarang? Honestly, saya rasa lega. So, bila masuk pertandingan, selalunya dia memerlukan komitmen dan juga mental dan fizikal yang sangat-sangat kuat. So, bila dah tamat, setakat ni rezeki kita, lega. Saya tak ada sedih ke apa sebab benda tu, asam garam. Dapat rehat, rasa macam puas. Lega lah. Lega. Tapi nak tanya Syahir lah. Dia tak ada dalam soalan ni. Syahir, awak tahu tak dan sedar tak bahawa sebelum awak masuk Family Duo ni, awak ada bakat sebegini? Tak kot. Saya nyanyi suka-suka adalah. Like mana-mana kan. Tapi saya tak pernah rasa saya boleh nyanyi lah. Nak pergi on stage, big stage kat TV tu memang tak pernah terfikir? Tak pernah terfikir. Even last year pun saya jadi PA untuk Sheila untuk Untuk kerja. untuk kerja banyak kerja. So, dia banyak di belakang tabir sebenarnya. So, pergi ikut show dan sebagainya. Tapi, but for him untuk berada atas pentas memang benda kita tak pernah jangka sebenarnya. Tapi Fiza, orang kata it's in their blood. Gitu. Okey, tapi untuk setiap minggu tu kan, selama 7 minggu, setiap minggu ada cabaran yang berbeza-beza. Idea tu pun mesti duk pegah kepala macam mana nak cari tu. Biasanya siapa yang menyumbangkan idea ataupun itu usaha kolektif bersama ke macam mana? Bersama-sama lah sebenarnya. Sebab ada minggu yang mungkin saya lebih aktif ataupun saya lebih ke depan. Ada minggu yang Syahir terpaksa ke depan. So macam Terpaksa? Sebab macam yang saya cakap tadi, bila kita masuk dalam reality show ni, kadang-kadang ada banyak benda yang kita tak boleh nak jangka apa yang akan berlaku, apa yang cabaran pada minggu tersebut. So saya punya cabaran tu kebanyakannya pada mungkin mental health saya dan sebagainya. So Syahir dipaksa untuk ke depan dan take charge. Tapi bila kita cakap tentang duo ini, itulah kekuatan dia untuk kita saling lengkap melengkapi. Betul. Kan? Kalau ada hari ini kita rasa kurang sikit, yang seorang lagi akan tolong top up Akan top up. Betul. Macam tu. Okey. Tapi bila dah dikeluarkan aura dan juga bakat Syahir ni, ada tak perancangan selepas dah habis Family Duo ni kan? Sekarang ni dah rasa lega, tarik nafas. Ikut tak tu kan? Okey. Ada tak perancangan anda berdua mungkin lepas ni nak keluarkan single together ke ataupun nak berlakon ke apa ke macam mana ke? Macam untuk saya sendiri, saya yakin kita boleh keluarkan lagu sama-sama. Cuma kita tak ada macam perancangan khusus tu, kita kena keluarkan sekarang. Sebab saya yakin Syahir pun perlukan praktis dan masa yang lebih sikit supaya dia betul-betul bersedia lah. So bila nak keluarkan single ni, bunyi dia macam satu lagu tapi perancangan, music video dan sebagainya untuk promosikan tu ada banyak benda yang perlu dititik beratkan. Betul, tapi kalau macam Syahir sendiri, kalau lah kan ada kesempatan untuk mengeluarkan single baharu dengan kakak sendiri kan, genre macam mana? Ya, awak cuba baca apa yang kita pun duo juga. Dua juga. Saya rasa saya akan pergi alternatif kot, rock. Alternatif Macam rock. Paramore. Acaknya. Dia memang lebih, actually dia pernah ada band. Okey. Masa zaman dia kat Tapi tu sekolah. gigi underground lah. Underground, ya. Truk pun yang datang 10-11 orang. So basically dia kembali kepada roots dia lah, apa yang dia minat sebenarnya. Okey, di hujung-hujung ni mungkin anda berdua nak ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat yang menyokong dan juga kata-kata semangat lah kepada finalis-finalis yang akan bertanding di pergerakan nanti. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua peminat yang vote kita, yang support kita every week. Minggu ni dah tak ada vote-vote dah untuk kita orang. So korang vote. Kita orang punya kawan-kawan kami, lah nak sebut Ryan pun terkeluar juga. Adira, Emma, siapa lagi? Hakim dengan Baran dan juga Abang Saiful dan Abang Syarif. Semoga dipermudahkan urusan mereka. Kita setiap minggu memang pening. Tu satu persembahan. Ni diorang kena buat 2 persembahan. So tak apa, ni dah last week dah. Korang pening lah. Good luck, all the best. Okey, hari tu yang sempat tanya soalan ni dekat Tom dan juga Fuad. Off record, siapa yang akan menang? Saya honestly bila tanya perempuan, kita nak girls tu kan. Kalau tanya boys? Kalau boys? Saya bias
Yang lelaki lah. Simple. Kita orang terbelah sekarang ni. Baiklah. Kita doakanlah saya kira semua yang bukan saja ke final tapi yang telah pun memasuki Family Duo ini mempunyai kelebihan-kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Semoga masing-masing ada rezeki masing-masing untuk terus menyinar dalam industri muzik tanah air. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Syahir dan juga Sheila di atas perkongsian hari ini. Okey. Ini kita nak kongsikan tentang hari ini. Kenapa awak senyum? Juga tak senyum lah. Kalau kita cakap tentang topik ini juga antara topik yang tular di media sosial, seringkali dibincangkan. Bukan hari ini je, 10, 20, 50 tahun dulu pun dah ada. Kita cakap tentang biawak hidup. Dan bila kita bercakap tentang biawak hidup ni, ini adalah satu terma yang mungkin akan membuatkan sesetengah orang makan dalam sebab pernah berhadapan dengan situasi ini ataupun masih lagi berhadapan dengan situasi ini. Okey, selalunya kalau kita cakap tentang biawak hidup ni, mungkin ia seringkali dikaitkan dengan pasangan. Namun hakikatnya sebenarnya kalau kita melalui pembacaan atau malam tadi sempatlah saya baca dan tengok-tengok sikit, kadang-kadang ni bukan dalam kalangan pasangannya. Mungkin ia juga boleh terjadi dalam kalangan individu, keluarga ataupun perhubungan rapat antara satu sama lain lah. Macam tu. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum kita nak kongsikan, apa kata anda saksikan dulu rangkuman bikisan TikTok ni. Ciri-ciri suami yang korang patut tinggalkan. Yang pertama, panas baran, kaki pukul, cepat naik tangan, cepat naik kaki, mulut dengan tangan sama naik laju. Dia dera fizikal dan juga mental kita. Yang kedua, kaki perempuan, bukan sekali, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, sentiasa ada skandal dia. Jadi nak simpan untuk apa lagi kan? Yang ketiga, yang ni kita panggil biawak hidup, kerja malas, orang ajak kerja tak nak, duduk rumah hanya suka lepak-lepak dengan kawan, hanya tunggu gaji isteri, jenis malas. Yang ni kita patut tinggalkan. Jangan simpan lama-lama nanti membarah, lagi teruk nanti. Perempuan bila kau independen, kau ada duit, jangan kau tersilap bercinta dengan biawak hidup. Dia tak ada duit, lepas tu dia nak minta duit. Kalau awal-awal tak apalah, kita nak tolong apa semua kan. Tapi bila dia dah naik lemak, dia tahu kau ni ada duit, kau ni sayang dia, kau sanggup bagi apa-apa dekat dia. Last dia tak berubah, dia macam tu je. Sebab apa? Sebab dia tahu kau sayang dia tahu kau boleh bagi duit pada dia. So hati-hatilah. Lama-lama bila kau sendiri yang penat, kau sendiri yang akan pergi. Dia kata berhati-hati. Bila dah penat, nanti kau yang hilang. Dia kata macam tu. Itu yang kita kongsikan tadi. Kadang-kadang biawak hidup ni bukan saja dalam kalangan pasangan. Ia boleh juga terjadi dalam institusi kekeluargaan lah yang besar kan, sama ada adik-beradik ke, saudara mara ke. Dan ini juga sebenarnya kalau tak diubati ataupun tak kita cari jalan solusi penyelesaiannya, ia mungkin boleh mengganggu-gugat kehidupan kita yang sihat. Dan semalam Fiza, kita sempat juga waktu kita tease topik untuk hari ini kan, kita cakap adakah mereka yang sememangnya adalah biawak hidup ni, mereka sedar ataupun tidak yang mereka ini sedang menjadi seorang ataupun seekor biawak hidup. Dan sekiranya ia, apa tindakan yang mereka ingin lakukan? Adakah ingin terus menekan pasangan ataupun individu yang ditekan itu sehingga ke akhir hayatnya, ataupun macam mana? Okey, ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda ada pengalaman, komen anda, kongsikan di platform media sosial kami yang tertera di kaca TV. Kami nak berehat dahulu seketika, nak ambil nafas. Dan anda pun bolehlah ambil air kat dapur tu. Tutup ya, kari kat dapur tu, jangan sampai hangit. Nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bila abang cakap, tengoklah muka abang. Tak baik kalau suami tengah bercakap, isteri tak tengok muka suami. Abang nak apa? Nak duit? Yang mana ada duit? Hey. Harta tok ayah kau banyak tau. Kau jangan ingat aku tak tahu yang tiap-tiap bulan kau dapat allowance. Abang ni kan, dahlah 2-3 hari abang tak balik. Asal balik je, asyik abang minta duit je tak habis-habis. Yang abang keluar 2-3 hari baru nak balik. Abang pergi mana? Yang kerja tak menentu. Yang abang tahu balik rumah minta duit. Abang ingatkan Yam ni apa? Cop duit ke apa bang? Dan abang jangan lupa juga tanggungjawab abang.
Pernahkah abang buat? Aduh, kenapa dia tampar isteri begitu? Dah lah tak kerja. Tampar-tampar kita pula. Minta duit pula tu. Awas Okey, bukan. Kita hanya berdrama saja. Okey, itu tadi antara sebutan drama yang mungkin saya kira berlaku juga dalam kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang ada juga yang tak dikasari. Namun ada dalam kalangan anda penonton ataupun sesiapa saja dalam kalangan individu yang sedang menonton ketika ini melalui fasa yang sama. Kadang-kadang merasakan terpaksa menanggung pasangan ataupun mungkin ahli keluarga yang tak bekerja ataupun memang individu-individu yang merasakan bahawa mereka tidak mahu berusaha dan lebih meletakkan kebergantungan kepada individu-individu yang lain. Betul. Ataupun mungkin ada juga yang dengan rela ingin membela biawak hidup ini. Apa pun, elok kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu yang akan berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini. Di sebelah saya kita bersama dengan teknologis Siti Fatahiyah Mahamud selaku perunding motivasi wanita dan keluarga dan ketua unit Akademi Pengajian Islam Contemporary. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Uyaina sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Dan Fiza kita juga bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku kaunselor berdaftar dan pensyarah di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar doktor? Khabar baik Uyana. Seronok ni tetamu kita ni. Alhamdulillah. Satu dari sudut motivasi wanita dan juga keluarga. Satu lagi dari sudut psikologinya. Okey, kalau kita bercakap tentang biawak hidup ni, saya kira ini antara perkataan yang seringkali disebut oleh kita ni, sama ada orang dewasa yang dibincangkan di meja makan, di kedai kopi dan sebagainya. Tapi mungkin kita start dengan Dr. Azman lah dahulu. Kalau kita nak cakap tentang biawak hidup ni, apa yang kita perlu faham kaitan biawak hidup ini dalam konteks hubungan perkahwinan dan juga institusi kekeluargaan sebenarnya, doktor? Okey, terima kasih Fiza. Soalan yang sangat menarik dan saya rasa memang bagus untuk kita perkatakan dewasa ini. Pertama sekali kita kena faham tentang peranan tradisional wanita. Bila kita kata tentang peranan tradisional wanita adalah sebuah institusi keluarga itu yang perlu selalunya nafkah diberi oleh sang suami. Tetapi dewasa ini kita juga lihat perubahan daripada segi macam mana tahu, perubahan di mana isteri itu mempunyai nafkah mungkin yang lebih tinggi daripada suami. Dan apabila sesuatu rumah tangga itu dan mungkin suami itu lebih selesa untuk duduk di rumah, itu berbeza dengan konotasi biawak hidup yang kita kaitkan dengan sesuatu yang negatif. Biawak hidup ini bermaksud apabila seseorang itu, seorang lelaki ataupun ketua keluarga itu mengambil kesempatan dan tidak memberikan nafkah mungkin kepada isteri dan juga mengambil kesempatan ke atas seseorang yang bernama isteri, dan dia juga boleh mengakibatkan banyak kesan Yelah, isteri penat bekerja. Lepas tu bila balik duduk kat rumah pula nampak suami tak buat apa dan tidak ada lagi tanggungjawab di situ. Jadi ini yang mungkin kita boleh kaitkan dengan biawak hidup dan dia ada ciri-ciri dia sendiri. So mungkin yang ini kita boleh explain lagi dengan lebih detail nanti shortly. Itu maksudnya ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Okey, kalau kita bercakap tentang biawak hidup ni kan, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu dia memilih ke ataupun memang tekanan hidup tak yang dapat nak jawab soalan tu. Memang dia sendiri yang ingin menjadi, ataupun apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ataupun wujudnya biawak hidup ni? Okey, so kalau kita tengok dari segi biawak hidup ni, macam yang doktor sebut tadi, macam ciri-ciri dia macam mana. Yang pertama kalau kita tengok, biawak hidup ni adalah seorang yang dia sempurna sebenarnya. Fizikal dia sempurna, daripada fikiran dia pun sempurna, tapi dia tak nak buat apa-apa. Pertama, dia kena sempurna. Itu yang kita kata biawak hidup tu. Yang kedua adalah dia suka ambil kesempatan di atas kesenangan orang lain. Contoh kalau kita katakan suami, okay, dia dah berkahwin dan dia ada isteri. Isteri dia tu memang dah ada semua, dah ada rumah, dah ada kereta, dah boleh berdikari semua. Jadi dia macam ambil kesempatan ke atas perkara tersebut. Cuci kaki lah. Cuci tangan, goyang kaki ke apa kan. Kemudian sifat malas dia ni menyusahkan orang sekeliling dia. Itu yang kita kata sampai jadi biawak hidup tu. Lepas tu ada juga yang keempat ni kan, Fiza dengan Uyaina. Dahlah isteri tolong tanggung semua macam-macam, dia dah goyang kaki saja, boleh pula dia nak ada hubungan dengan orang lain. Apa? Satu Malaysia tengah marah tu. Iya, kita dah buat semua benda untuk dia, tiba-tiba dia dah goyang kaki dekat rumah, bukan setakat goyang kaki, habis semua benda dia goyang. Dia pergi ada hubungan dengan perempuan lain. So kesian dekat isteri. Jadi perkara macam itulah yang kita kata tak nak sampai berlaku. Tetapi yang kita kata pengecualian
bukan biawak hidup ni. Contoh kalau katakan suami tu dia sakit. Ya. Dia memang sakit. Itu bukan biawak hidup. Sakit yang membuatkan dia sampai tak boleh nak keluar. Ya, betul. Kurang upaya. Lebih kepada Hmm. kesetiaan. Kemudian ataupun kita kata suami tu tak bekerja tapi dia buat kerja dari rumah. Dia buat catering ke ataupun dia buat kata mangkuk tingkat ke, dia masak-masak semua. Itu juga satu pekerjaan. So kita tak boleh kata walaupun suami tu dekat rumah tapi dia kita kata biawak hidup. Tak boleh. Tak boleh tak bekerja. Ataupun kita katakan dia duduk dekat rumah, dia kata tak apalah, Yayang kerja, abang uruskan anak-anak. Oh, Yayang kerja. Yayang kerja sebab Yayang mungkin ada tinggi, dia punya gaji lagi besar. Tak apa, abang boleh uruskan anak-anak semua. Sebab uruskan anak-anak semua tu juga satu kerja sebenarnya. Dan bila isteri tu pulang ke rumah, dah siap masak, anak-anak tersusun. Mr. Mama lah memang ada. Cuma satu perkara yang kita kena tengok kalau dari segi agama. Kadang-kadang bila kita yang bagi nafkah, kita yang bagi duit, kita rasa kita berkuasa. Dominan. Kadang-kadang kita dominan. Kita jangan lupa kita masih tertakluk kepada agama, iaitu suami isteri kena hormat kepada suami. Yang tu yang kita kena jaga. Takut kadang-kadang bila kita bagi duit, kita bagi nafkah, kita rasa kita nak boleh marah suami sesuka hati macam tu. So dalam segi agama kita masih tertakluk kepada yang pengecualian tadi yang bukan biawak hidup yang duduk kat rumah tolong kita dan sebagainya. Kita bercakap tentang konteks biawak hidup ni. Kadang-kadang kita bercakap tentang kehidupan kita ni ada pilihan kita. Bahagia pun kita yang cipta. Kehidupan kita juga yang pilih. Kadang-kadang orang luar rasa macam kesiannya hidup ini bermasalah dan sebagainya, tapi orang dalam institusi kekeluargaan dalam rumah tu dia rasa bahagia je. Walaupun suami tak kerja dan sebagainya. Tapi sebelum saya nak tanya soalan seterusnya, nak baca dulu komen ini daripada Syasha. Katanya, kakak saya bercerai pun pasal biawak hidup, bertahun tanggung suami tak bekerja, sampai satu tahap tu semua perkara ataupun benda kakak yang kena bayar. So bila kakak ajak berbincang dan suruh bekerja, dia asyik melenting. Sampai duit anak nak kahwin pun habis dia belanja yang bukan-bukan. Dah bercerai, duit anak pula diminta dan kalau diikutkan umur, boleh bekerja lagi. Itulah kalau dah pemalas, susah nak ditegur. Oh, ini tak cukup vitamin M ni. Ini memang vitamin M lah. Terlebih. Okey. Kalau kita bercakap dalam konteks sebegini, kadang-kadang ni yang ada kata berjalan juga kan, nak ditelan mati mak, nak diluah mati bapa. Sebab kalau kita cakap tentang pasangan ini, kita nak jaga aib pasangan kita. Kan tak tahu nak diluahkan kepada siapa, nak bagi tahu kat mak mertua ke, adik-beradik ke dan sebagainya. Tapi sendiri yang menanggung rasa dan tersiksa ini. Doktor, kalau kita melihat dalam konteks menanggung biawak hidup ini, pasti ada hadnya kan, macam walaupun kita ada gaji yang besar ataupun kita mungkin ada rezeki yang lebih, orang kata jangan mengeluh, nanti Allah kata kadang-kadang rezeki tu orang kata rezeki tu Allah bagi kepada kita transit je untuk kita kongsi kepada orang lain. Apatah lagi dalam kehidupan berpasangan ni kan. Bagaimana seseorang individu tu nak tahu check and balance, semak dan imbang tu, bahawa sampai di tahap ini saya boleh bersabar dan seterusnya saya mungkin perlu langkah seterusnya. Okey, bagus. Tapi sebelum tu saya mungkin nak ulas sedikit, nak tambah sedikit kan. Tadi tu kalaupun kita bersetuju untuk Yayang kerja tadi dengan persetujuan bersama. Kalau dia kata Yayang setuju, nanti Yayang je kena buat semua macam perintah. Betul. Sebab kita kena faham apa pun macam tadi Ustazah sebut, Puan sebut tadi, kita kena ikut balik kepada agama. Memang peranan adalah terhadap suami, tetapi ada juga wanita yang memang hanya untuk dia kata apa, nak berkahwin ataupun dia hendak bantu suami, tetapi dan juga dalam keluarga sebenarnya. Bila nak bantu, kita semua ada had. Had itulah sampai di mana, again ikut budaya. Ada ramai yang antara klien-klien kami yang bila kita bantu, mereka kata mereka okey kerana mereka suka bila suami tu ada di rumah, buat kerja di rumah, jaga anak, mereka okey. Tetapi kadang-kadang bila sampai waktu, bila balik tidak dibantu. Bila balik semua kena buat. Bila masa nak jadi supermodel untuk suami, dahlah kena kerja, kena balik cuci pinggan, kena masak, kena ni, kena tu. Itu yang membuatkan emosi seorang isteri itu terganggu. Selain tu juga macam tadi saya suka bila Ustazah sebut tentang kita boleh mendatangkan marah bila kita ada had kan. Di sini sikap wanita tu, sebablah kalau kita kata nak kahwin dalam Islam tu penting untuk kita mencari yang berharta. Tapi maksud berharta di sini bukan mengambil kesempatan, dan berharta di sini ialah sekufu sebenarnya. Tapi wanita kadang-kadang kita lihat bila mereka mempunyai kemampuan yang lebih, kalau macam Fiza kata-kata tadi,
Kalau mereka ikhlas. Ikhlas tu memanglah semua orang ingin mendatangkan keikhlasan sebab nak mendapat redha Allah. Tetapi kita semua manusia yang ada hadnya. Kita tak maksum. Maksudnya dalam keikhlasan tu kita memang sudi nak bantu. Tetapi lama kelamaan dia akan ada satu perasaan yang memang akan geram, marah. Jadi had dan ini semua bergantung kepada seseorang itu. Pada saya kalau suami dalam keluarga itu mungkin membantu memberikan input daripada segi lain, seorang isteri itu mungkin lebih apa orang kata tu bahagia. Tetapi bila balik kena buat ni, balik kena buat tu, semua nak kena bantu, handphone rosak pun kena repair, semualah. Kalau handphone tak apa lagi. Kalau lampu terbakar kita kan nak kena panjat, pipe air bocor, gas tak ada nak kena buat. Ya, semua nak kena buat. Itu yang sebenarnya dia datang sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. So, lepas tu dia pom. Dia pom meletup. Superiority dalam kalangan wanita tu wujud sekiranya tidak ada harmoni dalam keluarga tu. Tidak ada apa orang kata tu communication yang bagus. Okey. Baik, kita ada banyak lagi soalan nak tanya kepada Puan Siti dan kepada Dr. Azma. Tetapi sebelum itu, kami juga nak berkongsi satu kisah benar yang berlaku kepada seorang wanita yang menjadi mangsa buaya biawak hidup. Buaya darat. Sama topik lain. Okay, kita saksikan. Isu pertelingkahan antara pasangan dalam rumah tangga seringkali berkait rapat dengan pelbagai punca serta faktor yang dapat menjurus kepada berlakunya perceraian. Antaranya adalah seperti mempunyai pasangan yang panas baran, tidak sekufu dan pasangan yang malas bekerja, seterusnya menjadi biawak hidup yang ditanggung oleh isteri. Seperti yang dialami sendiri oleh Hani Izara, 35 tahun. Dia yang telah mendirikan rumah tangga bersama suami selama 7 tahun, juga turut menjadi mangsa biawak hidup yang telah menanggung makan minum suaminya sejak 3 tahun yang lalu. Peristiwa ini sedikit sebanyak memberi kesan mendalam buat Hani yang kini juga turut hamil anak kedua yang sudah pun berusia 4 bulan. Saya berkahwin dengan suami memang atas dasar suka sama suka. Jadi sebelum kahwin pun memang kami dah bercinta and dah berkenalan selama 2 tahun macam tu. Pada awal perkahwinan tu memang suami saya tu okey je lah. Dia memang seorang yang bertanggungjawab, seorang yang memang ambil berat terhadap saya, terhadap keluarga kami, anak kami, dan memang dia tak pernah ambil mudah langsung tentang perkara tu. Tapi masuk tahun keempat perkahwinan tu, saya perasan dia mula berubah lepas dia dibuang kerja. Dia jadi malas and dia terus ada usaha langsung lah untuk cari kerja lain ataupun usaha untuk cari duit makan minum kami. Benda tu lama-kelamaan ibarat dah macam jadi sebahagian daripada rutin dia. So setiap hari memang dia akan minta duit pada saya atas alasan dia nak keluar untuk cari kerja ataupun untuk berjumpa dengan kawan dia. Jadi semenjak dari tu memang sayalah yang tanggung keluarga, sayalah yang macam jaga makan minum kami, duit rumah, duit untuk suami saya, duit untuk anak lagi, dan memang semualah saya yang tanggung. Sejujurnya saya dah penat and tambah pula sekarang ni saya pregnant, jadi saya sebenarnya saya tak tahu nak buat apa dan sejujurnya saya dah penat and memang betul saya rasa memang saya nak give up je sekarang ni. Inilah yang orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Hanya mereka yang berada dalam situasi menekan seperti ini yang betul-betul faham betapa seksanya hidup bersama dengan biawak hidup. Sabar. Okey, silakan. Okey, dan mungkin saya nak tanya kepada Puan Siti dari sudut mungkin juga ada sesetengah individu, sesetengah wanita yang mereka dah berada dalam toxic environment dalam pernikahan ataupun perkahwinan mereka ini, hidup bersama dengan biawak hidup dengan biawak hidup ni. Tetapi mungkin ada stigma-stigma tertentu, contoh takut akan perceraian, takut bergelar seorang janda ataupun takut digelar isteri derhaka kerana melaporkan tentang tindakan ataupun suaminya yang seorang biawak hidup ini. Adakah ini sebenarnya yang menyebabkan biawak hidup ini masih lagi berleluasa dalam kalangan masyarakat? Berkeliaran di sana sini. Puan Siti, apa pendapat Puan? Okey, kita tidak menafikan macam kalau kita tengok yang kes tadi, memang ada situasi yang isteri, bila kita relate kepada pasangan suami isteri, isteri yang memang dia
nak duduk dalam keadaan macam tu. Sebab pertama dia sayangkan perkahwinan dia ataupun dari segi status sosial dan sebagainya. Dalam keadaan macam ni sebenarnya ini adalah masalah yang sangat serius. Bila yang sangat serius ni jadi dia perlu ada penyelesaian. Yang pertama kita katakan kalaulah katakan dia memang nak duduk dalam keadaan tersebut, so dia kena cari jalan dekat mana yang dia boleh buat kerja harian dia supaya dia tidak tertekan. Dia kena cari macam mana untuk mencari supaya dia tidak tertekan, supaya hidup dia sentiasa tenang. Boleh jumpa ke kalau cara ada Uyaina, ada. Sebab dia terlalu sayangkan perkahwinan dia. Bila macam ni kan, perempuan yang macam ni ataupun isteri yang macam ni selalunya hati dia dah kering. Ikut engkau lah nak jadi apa, tapi sebab aku sayangkan perkahwinan aku sayangkan anak-anak aku, so tak apalah dan aku ada kemampuan tu. Tapi tu yang saya kata benda ni serius. Kena ada penyelesaian dia. Yang pertama dia memang kena cari jalan macam mana nak buat dia happy, gembira dan tenang supaya dia tidak stres setiap hari. Kalau tidak takut dia sakit. Dan yang kedua adalah dia kena cari jalan macam mana nak bagi semangat dekat suami dia untuk cari kerja. Perempuan lagi. Tak apa, kita banyak berkorban kan. Tapi bila kita kata pasangan suami isteri ni sebenarnya pasangan tu yang tahu macam mana nak tackle. Macam mana suami dia nak tackle isteri dia. Tackle isteri dia bukan isteri orang kan. Ataupun isteri tu macam mana nak tackle suami dia. Jangan pergi tackle suami orang kan. So bila dalam keadaan macam ni dia sendiri tahu okey kenapa suami dia boleh jadi macam ni, macam mana nak suruh bagi semangat supaya suami dia pergi kerja. Sebab apabila kita bercakap pasal perkahwinan ni, tanggungjawab suami dia memang bagi nafkah. Dalam Al-Quran ke dalam hadis semua ada. Contoh kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 231, dalam tu Allah dah sebut dah bil ma'ruf. Maksudnya bagi nafkah yang dalam bentuk kebiasaan. Makanannya macam mana, pakaian dia macam mana, dari segi apa-apa. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat ke-7, Allah dah sebut dah dekat dalam tu mengikut kemampuan suami. Okey. Sekejap. Minta maaf. Silakan. Okey, Puan Siti, saya bukan tidak bersetuju dengan Puan Siti cakap. Tetapi itu kita melihat dari sudut pandang seorang isteri, seorang wanita. Betul. Mungkin dalam kalangan penonton sekarang ni ada kaum Adam, lelaki yang sedang menonton. Mungkin peringatan ini juga harus diberikan buat kaum lelaki yang sedar ataupun tidak mereka sebenarnya adalah biawak hidup. Mungkin kita boleh tekankan di situ juga. Betul. Sebab itulah saya mengharapkan walaupun kita kata wanita hari ini dengan harapan ada jejaka-jejaka yang melihatnya. Ada ramai. Kan? Ramai ataupun kita boleh buat wanita dan lelaki hari ini. Sebab kita nak semua benda ni kita bercakap biasanya ialah isteri yang mengambil berat. Tapi kita tidak menafikan juga ada suami-suami yang mendengar dengan mengambil berat. Jadi kita mengharapkan ramai lagi suami-suami yang prihatin. Bila kita dah berkahwin, kita terikat dengan tanggungjawab. Tapi mungkin ramai juga dalam kalangan biawak hidup ni, Yana. Walaupun Yana cakap macam tu, tapi mereka tak rasa mereka biawak hidup. Saya rasalah. Sebab jarang-jarang seseorang individu itu akan merasakan bahawa diri mereka sebegitu. Dalam keadaan sebegitu. Berbalik kepada apa yang Puan Siti katakan tadi, mungkin Dr. Azman boleh kongsikan. Kalau kita bercakap dalam konteks tadi, kita nak jaga ataupun kontrol, kita nak jaga status sosial kita, tak nak bercerai walaupun kita tahu kita menanggung rasa derita sekian lama gitu. Boleh buat lirik lagu disebabkan oleh kita tak nak kita dilihat sebagai ibu tunggal ataupun dipanggil janda dan sebagainya. Namun kalau kita lihat dari kesan psikologinya kepada anak-anak yang dalam hubungan rumah tangga tu, adakah ini, bukankah ini akan memberi satu konteks negativiti kepada anak ni? Dia akan memberi pengaruh yang tak baik. Dia akan merasakan bahawa tak apalah bila aku dah besar nanti aku tak payah kerja. Nanti isteri aku yang pergi kerja. Sebab mama dengan papa pun macam tu. Bukan doktor nak melihat konteks ini. Kadang-kadang kita melihat dalam konteks kita sebagai individu. Dan kita juga tak perlu meletakkan kebahagiaan kita ni di tangan dan mulut orang lain sebenarnya, doktor. Okey. Terima kasih ya. Impact kepada anak-anak tu memang besar. Tapi saya nak tambah sikit apa yang Puan sebut tadi. Bila kita sebut tentang wanita, mungkin mereka reda. Reda dan rela itu satu. Tapi mungkin juga sebenarnya mereka tak aware ada mereka berada dalam satu, orang kata apa, abuse punya cycle. Penderaan daripada segi emosi, penderaan daripada segi verbal. Okey, yang itu sebenarnya amat penting untuk kita
pastikan mereka sedar. Macam mana nak sedar? Sebab bila mereka dah biasa dengan biawak hidup tu, mungkin mereka dah terbiasa dalam keadaan itu, sudah dinormalisasi. Dan ini kita panggil satu fasa di mana mereka sedang di-groom. Dan kemudiannya ialah apabila dah marah bergaduh. Impak dia tadi kepada anak. Bila dah bergaduh mungkin naik tangan, mungkin naik baran. Dan ini memberikan kesan bukan saja kepada isteri tapi kepada anak. Nanti saya kupas yang anak tu. Dan nombor 3 tadi adalah apabila berlakunya retaliation. So benda ini akan dia pusing balik. Vicious cycle. Maksud saya reconciliation. Maksudnya mereka berbaik semula dengan beri bunga, dengan beri coklat atau dengan kata-kata yang manis. Tak apalah hari ini, nanti esok abang cari kerja ya. Tapi nanti tak buat-buat juga. Dan yang terakhir sekali ialah apabila dah reconcile tu dah berbaik dan ada satu honeymoon period. Dan sebenarnya dia akan berulang. Tension building tadi. Gaduh, baik, pujuk. Gaduh, mula-mula tengkar, lepas tu naik tangan, lepas tu pujuk, lepas tu honeymoon. Dia akan berulang. Dan kitaran yang berulang-ulang ni sebenarnya lah memberikan kesan kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Bila anak-anak melihat, mereka confused. Mereka kata, adakah ini satu keluarga yang sebenarnya normal. Dan mereka juga, kitaran ini apabila berlaku, bila mereka besar, selalunya ini yang kita kata kesan vicious cycle. Ini akan berlaku juga kepada anak-anak. Dan mereka bila besar nanti mungkin melakukan perkara yang sama. Itu kita nak elakkan. Dan anak-anak ini memang sebenarnya bila mereka ke sekolah, bila melihat ayah dan ibu, mereka segan. Dan mereka rasa ini adalah satu yang tidak normal. Dan mereka mula menjauhkan diri. Dan apabila mungkin kalaulah isteri itu betul-betul bergaji tinggi dan mempunyai satu orang kata sistem ataupun boleh bantu keluarga dan anak-anak ini mendapatkan pembelajaran yang baik, itu tak apa. Tapi kalau dahlah biawak hidup tetapi kalau isteri juga tak berkemampuan, pekerjaan atau tidak berkemampuan, kesan pembelajaran kepada anak-anak. Faktor ekonomi ini sering mengganggu gugat ramai keluarga daripada segi kesejahteraan. So saya nak sarankan di sini sebelum saranan tu, sebenarnya kita kena lihat, wanita kena sedar ya bahawa ini mereka ada hak untuk faham. Dan bukan sahaja bila kita kata memang ada wanita yang rela, itu saya faham. Tetapi cari kekuatan itu juga dengan berkongsi. Tak salah sekiranya berjumpa dengan kaunselor berdaftar ataupun berjumpa dengan para psikologi dan bincang dengan family. Betul ya Ustazah? Kita boleh bincang secara baik, bukan kita wawarkan di media sosial. Betul. Ya, betul. Saya nak tanya kepada doktor dan juga Puan Siti, kalau kita bercakap dalam konteks apa yang doktor katakan tadi benar, ini kita tak nak kitaran ini berlaku semula. Ada orang yang dia mengambil ini sebagai satu yang positif. Aku tak nak jadi begitu. Tapi ada orang pula merasakan ini kehidupan yang perlu aku lalui. Hidup aku memang malang. Jadi aku akan terus lalui begini. Ramai yang sebegitu. Tapi kita nak lihat konteks pembelajaran yang bermula dari rumah ini. Bagaimana sebenarnya seorang ibu dan juga bapa harus mendidik anak lelaki mereka. Kita selalu cakap perempuan nanti nak kahwin, kena pandai jaga suami, pandai masak, pandai itu, pandai ini. Tapi kita jarang dengar orang pesan, jadi suami jangan lupa nafkah isteri kena bagi. Tak ditekankan sebegitu. Bagaimana kita nak mengubah dan juga mendidik masyarakat kita bahawa ini tanggungjawab daripada kecil, daripada anak kecil sehinggalah dewasa. Ini perkara penting yang kita harus lakukan. Sebab ini bukan berlaku dalam kalangan pasangan suami isteri. Kadang-kadang dalam kalangan adik-beradik, saudara mara juga boleh berlaku perkara sebegini. Mungkin ini harus kita pecahkan ruyungnya. Silakan. Itu sebenarnya kalau saya jawab dulu ya. Boleh. Okay. Sebenarnya yang paling penting ialah untuk kita fahamkan peranan masing-masing. So kalau kita sering dikaitkan dengan peranan tradisional seorang wanita, kerja, balik, masak, kena jaga. Kita pernah dengar banyak dalam drama-drama kita lihat pun dalam kehidupan seharian, bila seorang isteri itu bekerja, dia balik, dia juga kena masak, dia juga kena jaga anak. Suami hanya order Fizai, air satu. Lepas tu buat air pula, apa ni, kopi cair. Sebab tu lebih berkating tadi, ramai yang pilih hidup solo. Ya. Tetapi berbalik kepada kesefahaman, role, peranan masing-masing di dalam rumah. Dan juga yang paling penting yang selalu kita tidak tekankan ialah peranan tradisional itu perlu diubah. Macam ada ramai ahli keluarga sekarang saya lihat ya, bila klien-klien saya membantu mendidik anak-anak lelaki untuk sapu, menyapu rumah, untuk masak nasi, apa salahnya? Dan tak salah sebenarnya, itu yang paling penting. Tapi apabila kita lihat ada stigma dari luar, apa pasal you suruh anak you pula yang membasuh yang ni, itu kerja wanita. Kita yang memberikan stigma itu. Jadi masyarakat juga perlu dididik dan terdidik dengan perkara ini, dan juga daripada sumber kewangan. Dan ini perlu kita ada financial literacy. Maksudnya mereka kena faham tentang pembahagian nafkah itu sebenarnya daripada suami. Walaupun macam mana kaya kita pun, suami perlu memberi nafkah dan perlu lafaz ya Ustazah. Silakan. Dan kalau kita tengok kat sini, memang peranan ibu bapa tu penting. Kan
Tapi kita kena ingat masa kita mendidik anak-anak kita melihat kita. So dia tengok mak ayah dia tu macam mana. Janganlah pula ayah dia jadi macam tu. Nanti semua barang dapur mak kena beli. Kalau mak tak beli, tak adalah nak makan semuanya. Contoh. So benda-benda macam tu, walaupun kita mendidik melalui teladan. Itu kalau kita mendidik daripada awal, kita kata anak-anak. Dan yang kedua, kalau andai kata perkara tu dah terjadi, macam kita kata dah ada terbela biawak hidup tu. Contoh kan. Biawak kenapa Berarti ada yang makan orang. Makan orang pada. Tapi bila kita kata, bila dah terjadi adanya biawak hidup tu, keluarga juga kena main peranan. Saya rasa kan kita tidak menafikan kalau ada masalah yang keluarga dia, ahli keluarga dia yang jenis biawak hidup ni, keluarga dia akan tahu. Contohnya kalau dia ada anak lelaki, dia ke abang, dia ke kakak ke. So keluarga kena main peranan. Kena dia rasa macam dah lepas tanggungjawab keluarga. Kena pergi tengok, Along kenapa Along buat macam ni? Along ni kena bagi nafkah ni. Dan andai kata dia memang tak boleh bagi nafkah, keluarga yang kena bantu. Keluarga kena bantu. Contohnya kalau berlaku perceraian dan sebagainya, suami tu, ex-suami tu, bekas suami tak mampu, keluarga kena. So ini bukan perkara main-main sebab ini perkara nafkah yang kita tengok. Saya suka bila Puan Siti sentuh tentang peranan keluarga ni. Kalau kita sebagai ibu bapa dah tahu yang anak lelaki kita ni adalah seekor biawak hidup yang menekan isteri, tidak memberi nafkah dan sebagainya, harus wajib untuk kita nasihat kepada anak lelaki itu supaya galas semula tanggungjawab itu. Betul. Dan keluarga tu yang penting kena bagi tahu tu. Dan saya kira bila kita cakap tentang konteks ni, banyaklah peranan-peranan yang harus dimainkan oleh ramai pihak. Dan tapi saya pula berharap kalau dengan apa yang dikongsikan ini, janganlah pula mereka yang merasakan mereka ini boleh bertindak sebagai biawak hidup sekali. Tak apalah, aku tak payah kerja pun tak apa, keluarga aku settle. Penat tak boleh kan, betul. Jadi mungkin kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita ini. Masa dah habis. Penerbit boleh curi masa sikit lagi tak boleh? Okey, dia kata terima kasih dah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Azma dan juga teknologis Fatahiyah Mahmud di atas perkongsian itu tadi. Dan kami harapkan sebenarnya dalam masa yang singkat ini tadi, banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Kata kuncinya dia bermula daripada contoh dan tauladan yang baik daripada keluarga sendiri. Betul. Kedua ibu bapa itu sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih kepada tetamu-tetamu kita dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kami akan bawakan talam ubi kanda. Makan lagi ke? Makan lawak. Kita rehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang dijanjikan, kami akan bawakan talam ubi kanda. Tapi Fiza, awak makan ni apa? Kemboja Sari. Dan kita bersama dengan Puan Siti Aminah Rahman, ataupun lebih mesra dengan panggilan Min, yang akan berkongsi dengan kita cara untuk membuat talam ubi kanda. Talam ubi kanda. Kenapa talam ubi kanda namanya? Kanda dinda ke? Bukan talam dua muka. Itu the scene tajuk hari ni. Saya ginilah macam saya pun tak tahu kan. Mungkin orang-orang lama dulu, atuk nenek moyang kita kan. Masa tu atuk nak balik, Dinda buat kuih apa? Kanda, buat talam untuk kanda lah. Ubi kanda. Okey. Agaknya macam tu lah kan. Okey. Saya ada confession. Saya kurang gemar kuih yang manis-manis. Sebab Fiza dah cukup manis. Bukan macam tu. Saya suka kuih yang bergoreng-bergoreng. Nampak tak sebab tu badan dia pun macam tu. Tapi kalau kuih yang sebegini-sebegini ni, saya suka kuih talam ubi. Inilah kita nak buat ni. Tapi nak tahu apa bezanya talam ubi yang biasa yang kami makan tu dengan talam ubi kanda. Talam ubi kanda ni beza dia, kita ada letak sagu. Jom kita buat. Okey, kan kita perlukan ubi. Ni ubi macam ni. Ubi kayu macam ni. Itu proses dia susah. Apa membuatkan dia susah? Sebab nak kena kopek, kopek kulit dia kan. Lepas tu tangan berpalut dengan tanah lagi kan. Nak kena blender. Saya pilih beli. Betul. Saya pilih tunjuk. Lepas tu macam mana boleh jadi kering macam ni? Sebab kita perah. Perah keluarkan air dia dulu. Saya imagine macam kalau dulu tu kan letak dalam kain putih, perah. Macam tu kan? Macam tu. Masih lagi. Mak kita buat sama sebenarnya. Ni kalau penonton boleh tengok. Ini tekstur dia. Memang kering betul. Okey, seterusnya. Lepas tu kita masukkan santan. Santan pekat. Santan pekat. Okey. Kan? Gula.
Okey. Gula ni terpulang kalau kita nak manis. Boleh guna gula merah ke? Boleh. Tapi Tapi warna rasa dia merah lah. gula je tak boleh. Hai, pandai lah. Okey. Garam tu garam sikit nak bagi garam santan Betul. Kalau tak letak garam nanti tak lemah. Okey. Tapi nak tanya juga. Esok vanila. Kita pernah tanya kenapa sagu tu diwarnakan biru? Kenapa tak pink? Dia tanya pula. Kanda tu dia macam ni tau. Dia lapik dua, atas dengan bawah. Sagu tu tengah-tengah. Jadi princess apek dia tu jadi macam kanda-kanda. Kanda jangan marah-marah. Nanti lekas tua. Betul ke? Ya Allah, maafkan kami kalau salah. Lelaki yang tua kita perempuan ni. Jangan. Banyak maintenance cost tu perempuan. Okey, sekarang kita siap bancur tau. Okey, kita dah bancur. Mula-mula kita kena masak. Layer pertama kita kena masak sagu ni dulu. Okey. Berapa lama tu? 20 minit. 20 minit. Sampailah ke? Tapi ada masak dalam ni ke? Dah. Tapi ni dah layer kedua. Jangan tengok dulu kan melecak dia rasa. Sabar. Okey, maknanya masak sagu ni dulu. Masak sagu sampai dia jernih kan? Okey. Kita tengok dia dah jernih tu, maksudnya dia dah masak lah. Okey. Bila dia dah masak, barulah kita tuang dalam ni adunan ubi ni dalam ni atas sagu yang pertama tu. Okey. Layer yang pertama. Yang ni dah jadi ke? Yang dah jadi. Dah siap. Maksudnya ni dah siap. Belum yang ni. Belum masuk lagi. Cuk sekejap. Jadi layering dia tu macam mana lagi sekali? 3 layer. Ya, jom kita boleh buat ke? Sekarang kita boleh masuk. Okey. Ni yang dah siap lah. Ni ni adunan yang tadi ni kan. Maksudnya ni dah siap layering. Maknanya begini. Ni layer pertama, masukkan sagu layer kedua. Layer ni ni yang pertama. Tapi warna lain. 3 kali kita tanya soalan kita tak faham juga. Saya balik dulu lah jadi Fiza. Okey, maksudnya yang pertama kita letakkan sagu warna lain. Warna nak okey. Ni bawah ni purple. Lepas tu yang kedua adunan tadi tepung ubi. Lepas tu kita masukkan yang ketiga pula. Layer ketiga pula. Sagu tu menapit lah. Okey, sekarang letak ke tak letak ni? Nak letak. Okey. Itu yang soalan tu boleh letak ke? Okey, kita letak Kita kena ratakan dia. Okey, kita suka buat magic. Jadi sambil-sambil kita letak ni dan kita nak ratakan ni, kita nak berhenti berehat seketika Yana. Ya, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Saya dah tak sabar nak rasa. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, macam biasa kita katakan tadi Yana, kita nak buat apa? Magic. Magic, betul. Okey, ini tada. Dah siap. Okey, jadi ini final touch dia. Kita akan salut dengan ni lah kelapa. Salut? Tabung ke salut? Salut macam ni. Okey, ni sebenarnya dah potong tau. Okey ni. Nampak tak? Dia 3 layer. Nampak tak? 3 layer. Okey, saya nampak dah potong. Okey, nak ambil satu. Betul ke ni? Betul lah. Dia macam jelly tapi ini sebenarnya kuih ni asal daripada negeri mana ni sebenarnya? Itulah. Tak tahulah nenek moyang kita dari mana. Memang belajar ni ke dulu-dulu lah kiranya? Ada. Daripada mana ni sebenarnya? Dah siap makan. Makan Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya belajar daripada mana? Kuih ni? Adalah nenek-nenek yang ajar makcik-makcik yang turun-turunkan ilmu tu. Okey. Puan mungkin perlu kongsikan juga kepada penonton selain daripada kuih apa nama kuih ni tadi? Talam ubi kanda. Talam ubi kanda. Apa lagi kuih-kuih yang puan ada dan media sosial ni yang boleh dikongsikan? Boleh pergi dekat Min punya IG, It's Kuih HQ. Kat situ macam-macam adalah kemboja sari, popiah, ada juga buat masakan macam laksa Johor, rendang, macam-macam lagi lah. Boleh tengok dekat tu, dekat Main punya IG. Memang banyak It's ada. Kuih HQ. Okey, boleh tak saya bagi komen? Boleh. Saya makan, saya terus nak tergelak. Kenapa? Sebab saya rasa gembira. Allah. Kuih ni, tahu tak macam kuih, tahu tak kuih kuih sagu yang warna merah tu? Tahu. Kelapa. Apa sagu kelapa. Yang warna merah, macam warna merah tu letak kelapa kat luar. Itu sagu kelapa tapi tak ada isi. Lebih kurang sedap tapi yang ini tengah dia ada ubi. Ada something yang kenyal. Ubi tu yang buat dia kenyal tu. Yang lemak-lemak kan dia naik. Jadi lepas ni anda di rumah bolehlah cuba. Memang kecil-kecil tau. Betul. Dan dekat depan ni ada banyak lagi, ada kuih bakar, ada kuih apa ni popiah. Dan macam Fiza bakar tadi ada kemboja. Kemboja sari. Yunaina boleh kan? Okey. Tapi bila saya cuba. Favorite kan tadi kata. Okey, tapi kan yang saya bersyukur sangat kuih ni adalah dia tidak terlalu manis. Betul. Sebab kalau kita cakap tentang makan ni, walaupun kita suka makan tapi
kita kena kawal juga gula kita, Yana. Sebab kalau kita tak kawal, boleh jadi kencing manis. Sebab tu Min punya kuih memang kurang manis. Bagus, Min. Dan ini juga topik yang kita bawakan esok, iaitu kencing manis. Dan dikabarkan Malaysia memiliki pesakit kencing manis tertinggi di Asia Tenggara. Ini sangat membimbangkan. Jadi esok kita nak bincangkan tentang topik kencing manis ini, apakah faktor-faktornya dan adakah sebenarnya kita boleh elak dan ubah. Ada orang kata kalau mak ayah kita ada sakit kencing manis, nanti kita pun ada sakit kencing manis. Keturunan orang kata. Kan? Tapi sebenarnya adakah ia boleh diubah dan boleh, insya-Allah kita nak kongsikan kepada anda esok di Wanita Hari Ini. Okey, untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada anda semua yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Sampai bertemu lagi. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada